pendekatan yang sangat terhad, yang boleh dikatakan limited ya. Alright. Digunakan oleh guru, alright, menjerumus kepada kemerosotan minat murid terhadap proses pembelajaran. Apa yang dikatakan oleh mereka bahawa dalam kajian mereka didapati masih pembelajaran secara tradisional banyak digunakan oleh guru-guru untuk mengajar sains. Kegagalan guru memupuk kemahiran abad ke-21 menyebabkan murid tidak berupaya mengintegrasikan kemahiran abad ke-21 dalam proses pembelajaran mereka. Dan juga semasa menjawab soalan-soalan kebat di dalam ujian mereka. Jadi, satu kajian systematic literature review telah dibuat untuk meneroka perspektif warga pendidik terhadap kebat. Warga pendidik ini, ia boleh jadi guru ataupun murid. Dan juga, ia juga meneroka sejauh mana aktiviti pembelajaran abad ke-21 dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar. Kajian literatur sistematik ini menggunakan kaedah Prisma untuk memilih artikel, di mana Prisma atau dikenali sebagai Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis mempunyai 4 proses ataupun 4 peringkat, okay, semasa pemilihan artikel-artikel ini, di mana pada peringkat yang pertama kalau kita lihat kepada carta Prisma ini iaitu peringkat identifikasi, alright, di mana kata kunci seperti higher order learning higher order thinking skills, pembelajaran abad ke-21 ataupun kemahiran berfikir seperti yang ditunjukkan dalam jadual satu ini telah digunakan untuk mencari artikel-artikel dalam 2 pangkalan terkemuka iaitu Scopus dan Science Direct. Daripada pencarian menggunakan kata kunci ini, 25 artikel daripada Scopus dan 78 artikel daripada Science Direct telah ditemui. Dan 103 artikel yang telah dikenal pasti ini melalui kaedah penyaringan, 2 kaedah penyaringan, iaitu pertama sekali kriteria pemilihan yang kita boleh lihat dalam jadual 2 ini iaitu garis masa 5 tahun kebelakangan, jenis dokumen, bahasa dan juga subjek kajian telah digunakan untuk proses penyaringan. Selepas proses penyaringan, 63 artikel telah dipilih untuk proses seterusnya iaitu kaedah kelayakan. Semasa kaedah kelayakan ini, 63 artikel ini sebelum tu telah disaring pada kali kedua dengan membaca abstrak kajian. So melalui proses penelitian kualiti artikel, alright, dan juga semasa kelayakan, proses kelayakan ini 33 artikel telah dibaca secara keseluruhannya, dan daripada itu 14 artikel yang relevan yang boleh menjawab soalan kajian ini telah dipilih untuk dibuat semakan literasi. Jadi daripada 14 artikel yang dipilih daripada 2 pangkalan ini telah pun dianalisis dengan berpandukan kepada jadual ini. Iaitu dalam dapatan kajian telah disenaraikan penulis, nama penulis, tajuk artikel, kaedah kajian dan juga sampel kajian itu bagaimana ia dijalankan. Dan dapatan kajian telah dirumuskan dalam bahagian yang kita lihat dalam jadual ini. Jadi 14 artikel yang telah dipilih itu telah
dianalisis dengan merujuk kepada jadual yang saya tunjukkan di sini. Dan daripada dapatan ini, saya boleh rumuskan dalam bahagian perbincangan ini, di mana daripada 14 artikel yang telah dianalisis, 2 tema utama telah dibincangkan, iaitu tema utama adalah tanggapan warga pendidik terhadap KEBAD, dan tema kedua adalah pendekatan pengajaran bagi peningkatan kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau kita lihat kepada tanggapan pendidik terhadap KEBAD, subtema guru dan juga murid telah dipilih, di mana kalau kita lihat dalam kalangan guru, tahap pengetahuan dan kemahiran yang agak tinggi juga didapati dalam kalangan guru daripada kajian-kajian yang telah dibaca, di mana kurang amalan didapati dalam kalangan guru walaupun pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam kalangan guru, ya. Walaupun guru sedar bahawa KEBAD ini penting untuk pelajar untuk menerajui abad ke-21 ini, namun oleh kerana beberapa faktor kurang amalan dalam kalangan guru. Kajian juga didapati bahawa daripada kajian yang telah dibaca, latihan dan kursus yang betul dan juga yang spesifik boleh diberikan kepada guru, dan ia boleh mengubah tanggapan terhadap KEBAD dan juga amalan pengajaran. Yang ini terbukti melalui satu kursus yang direka khas oleh Arifin Munaka dan juga Yuliawati pada tahun 2022, di mana amalan pengajaran dalam kalangan guru telah didapati berubah dan juga tahap kompetensi KEBAD dalam kalangan pelajar didapati meningkat selepas guru menghadiri kursus ini. Jadi kajian ini mendapati bahawa jika guru-guru diberikan latihan dan kursus yang spesifik untuk meningkatkan KEBAD, ia boleh mengubah tanggapan dan juga tahap kompetensi guru-guru terhadap KEBAD. Kalau kita lihat dari sudut murid pula, kemahiran KEBAD dalam kalangan pelajar Malaysia agak rendah. Jadi jika kita boleh meningkatkan kompetensi guru dalam amalan KEBAD, ia boleh membantu dalam kemahiran KEBAD dalam kalangan pelajar-pelajar di negara Malaysia. Kalau kita lihat kepada tema yang kedua, iaitu pendekatan pengajaran bagi meningkatkan KEBAD, sebanyak 4 kaedah pengajaran yang dicadangkan daripada systematic literature review yang dibuat. Yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif. Pendekatan pembelajaran kolaboratif menggalakkan budaya pengajaran responsif yang menyumbang kepada arah pembelajaran yang lebih positif. Ini terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang agak pasif di dalam kelas, di mana mereka kurang menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh guru di dalam kelas. Melalui pembelajaran kolaboratif didapati murid-murid yang agak pasif di dalam kelas menjadi lebih aktif, dan pembelajaran kolaboratif ini dicadangkan bagi murid-murid yang berpencapaian rendah dan juga kurang aktif. Dan didapati melalui pembelajaran kolaboratif ini, pelajar lebih bermotivasi untuk belajar, menunjukkan keyakinan dan juga lebih aktif dalam PDPC. Diberikan dekat sini, di mana
semua kajian-kajian yang telah disertakan dekat sini menyokong pernyataan terhadap pernyataan yang dinyatakan dekat sini. Pendekatan yang kedua yang dicadangkan adalah inquiry penemuan. Namun inquiry penemuan ini dicadangkan kepada pelajar-pelajar peringkat menengah dan juga menengah dan ke atas sehingga peringkat tersier, dan juga untuk murid-murid yang mempunyai aras kognitif yang agak tinggi. Pembelajaran yang ketiga yang dicadangkan untuk meningkatkan kebat. Kebat adalah pembelajaran berasaskan problem based learning, iaitu PBL. Iaitu pelajar yang diberikan soalan sains berasaskan penyelesaian masalah secara konsisten didapati dapat meningkatkan kemahiran berfikir. Ini adalah dapatan kajian Siddiq, Isyartono, Desyata dan juga Prayitno, S. Nasif dan Hidayat yang dibuat di negara Indonesia pada tahun 2021. Dan akhirnya pendekatan yang seterusnya adalah penggunaan ICT dan juga teknologi pendidikan, di mana secara khususnya jika model 3D menggunakan perisian komputer dibina atau dibangunkan, ia mampu meningkatkan pemahaman abstrak, di mana sebagai warga pendidik sains kita tahu bahawa subjek sains ini meliputi ilmu-ilmu ataupun pengetahuan dan elemen-elemen abstrak yang agak banyak. Jadi menggunakan perisian komputer yang menggunakan model 3D didapati mampu meningkatkan pemahaman murid dalam elemen-elemen yang abstrak, dan ia juga mampu meningkatkan motivasi belajar dan juga kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. Sumbangan kajian. Kajian ini bukan dilakukan hanya untuk meneroka bukan sebagai satu penerokaan intelektual sahaja ya. Ia juga menggalakkan pendidik, penggubal dasar, stakeholders daripada PPD, jabatan dan juga KPM untuk memikirkan semula pendekatan pendidikan tradisional yang masih banyak digunakan dalam bilik darjah dan mengutamakan integrasi strategi yang boleh meningkatkan kemahiran berfikir. Jadi pendekatan pembelajaran abad ke-21 ini mampu meningkatkan motivasi belajar. Bukan sahaja meningkatkan motivasi belajar, tetapi ia juga boleh meningkatkan kebat. Alright. Jadi sebagai rumusan, pendekatan pembelajaran abad ke-21 seperti pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berasaskan masalah, amalan pemikiran kritis, dapat meningkatkan pemikiran aras tinggi serta kemahiran 4C dalam kalangan pelajar bagi mata pelajaran sains bagi semua aras pendidikan. Pengintegrasian ICT dan teknologi pembelajaran lain juga didapati didapati juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir. Jadi saya mengalu-alukan pembelajaran abad ke-21 ini dan juga pengintegrasian ICT dalam PDPC. Dan secara kesimpulannya, saya menjemput semua warga pendidik untuk turut serta untuk mendedahkan dunia kemahiran berfikir aras tinggi dan potensi transformasi yang boleh dibuat oleh pembelajaran abad ke-21 untuk memperkasakan pelajar
dari semua peringkat umur untuk menjadi pemikir yang kritis, yang berdikari dan boleh mengemudi dunia yang pesat berubah dengan lebih yakin. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Dharma. Tapi sebelum tu, okey, sesiapa yang belum lagi mengisi borang kehadiran, saya telah share satu link, dua link dekat chat box. So tolong isi kehadiran dan juga boleh sema status sama ada kehadiran anda telah direkod ke ataupun tidak direkod. Kalau tak ada rekod, tolong isilah semula kehadiran ni. Okey. Sebelum saya meneruskan, ada apa-apa persoalan, soalan nak tanya dekat Encik Dharma? Saya ada soalan, Doktor. Ya, boleh. Saya nak tanya, kenapa prisma punya flowchart tu dari kiri ke kanan, bukan atas ke bawah? Terima kasih. Alright, okay, kalau kita lihat kepada prisma punya flowchart, sepatutnya atas ke bawah lah. Ia hanya saya tukar untuk memudahkan dalam slide. Slide kita dalam bentuk landscape. Tapi kalau kita lihat dalam artikel yang diberikan tu dalam atas ke bawah lah. Betul, tadi saya ada lihat artikel dia memang dari atas ke bawah lah. So hanya untuk secara untuk presentation ni saya letak kiri ke kanan lah. Encik Dharma cikgu sekolah? Ya, saya sekolah. Lama tu mengajar? Saya mengajar selama 16 tahun. Tengok dari segi pembentangan tadi dah memang terlalu sabar, perlahan menerangkan konsep one by one memang baguslah. Okey, memang saya terkagum dengan pembentangan tadi dan juga kertas yang topik yang dibentang oleh Encik Dharma. Okey, bagi saya rasa terlalu terperinci apa yang Encik Dharma bentangkan tadi, dan juga bila saya lihat kertas kerja dia tadi memang terlalu mendalam. Memang secara dia analisis semua kertas tu secara kritis lah. Okey, so saya bagi satu cadangan lah kepada Encik Dharma, kalau boleh kertas yang sama buat sedikit penambahbaikan, kalau boleh hantar ke jurnal lah. I think there's a higher possibility for your paper to be accepted in a journal. Okey, kebat. Okey, bila kita nak cakap pasal kebat ni memang penting, sebab kebat ni dia macam mana kita cakap, dia akan macam continuous from primary to secondary to tertiary education. So macam contoh macam kita dekat IPT pun sama juga, kita kemukakan soalan-soalan kebat. Okey, tapi apa yang kami dapati kebanyakan pelajar ni dia masih menjawab soalan-soalan kebat ni secara umum, secara am. Okey, dan mereka ni sukar untuk mengaitkan jawapan mereka ni dengan situasi yang kita bagi ataupun bila kita minta pendapat ke apa. Okey, mereka memang jadi susah. So apa yang berlaku apabila mereka dah mula bekerja, they find it very difficult lah to adapt the real world application. So bila industri-industri ni bila dia datang jumpa kita semua, dia kata, oh pelajar-pelajar ni dia tak ada kemahiran berfikir aras tinggi. Or they don't have a problem solving skills. Sebab ni kebat ni sangat HOTS lah, we call it as HOTS, right? Higher order thinking skills ni dia terlalu macam mana kita terlalu something is important for problem solving skills as well lah. Okay, so saya ada satu soalan lah nak tanya dekat Encik Dharma. Okay, pada pendapat Encik Dharma, apakah teknik-teknik yang kita boleh gunakan ataupun kaedah kita boleh gunakan untuk mengatasi isu ini, terutamanya kepada kelas ataupun murid-murid yang kesemuanya adalah pelajar lemah ataupun pelajar pasif. Contoh kalau masuk satu kelas tu 30 orang tu pun merupakan pelajar lemah. So bagaimana kita boleh menggunakan kaedah yang tadi Encik Dharma bincangkan kan? So mana yang paling sesuai kita boleh gunakan untuk golongan pelajar ni? Okey, baik, terima kasih ya. Kalau kita lihat Encik Ravi,
sekarang KPM tidak menyarankan kita streaming murid. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelum ini masa kita belajar memang tidak streaming, ada kelas yang ada kelas yang like number 1 class and then number 5th or number 6 class kan. So di mana murid-murid yang kalau kita ada satu kelas di mana ramai muridnya adalah murid yang kurang berpencapaian tinggi, daripada literature review yang saya baca ini disarankan adalah cooperative learning. Alright, cooperative learning ni ada banyak cara. Macam saya pun tengah buat satu kajian untuk project paper saya which is using the one stay three stray method. Alright, di mana ia salah satu amalan PAK 21. Okay, dia menggunakan elemen utamanya cooperative learning lah. Kerana kalau kita lihat yang murid yang berpencapaian rendah ini dia agak pasif dalam kelas. Alright, kalau cikgu tanya, okay, kita tanya soalan kepada murid, mereka akan melihat lantai. Saya rasa guru-guru sedar ni lah. So walaupun selalunya kita tanya soalan, kita yang jawab soalan. Alright, so sukar untuk mendapat jawapan daripada murid. Okay, dalam kelas yang agak rendah lah dia punya aras kognitifnya. Jadi apa yang disarankan adalah apabila murid ini bekerja dalam kumpulan, melalui cooperative learning, mereka lebih yakin untuk berbincang dan memberi jawapan. Walaupun mereka ada jawapan dia. Alright, sometimes they have the answer tapi tak ada confidence untuk jawab kepada guru dalam satu kelas. Tapi dalam kumpulan yang lebih kecil, through the peer learning, mereka lebih yakin. That's what we see lah. Alright, jadi itu yang saya sarankan kat sini. Okey, terima kasih Cik Dharma atas penjelasan tadi. Okey, ada apa-apa soalan lain nak tanya? Betul, setuju lagi lah macam murid mereka. Memang betul lah. Sebab perkara ini bukan saja di tahap sekolah rendah atau menengah, tapi even kami yang dekat IPT pun mengalami masalah yang sama. Bila tanya soalan tak nak jawab. Tapi betul apa yang Cik Dharma kata. Bila kita buat group activity, mereka participate. Okey, bila dalam grup tu ada budak yang pandai, ada budak yang lemah. So bila budak pandai tu dia boleh membantu kawan-kawan dia. So sama-sama lah mereka belajar lah. Dia macam konsep dia lebih macam trust school konsep lah. Okey. So saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Dharma atas pembentangan dan juga penerangan tadi. Okey. Seterusnya saya ingin menjemput pembentang terakhir kita iaitu Cik Nageshwari Anak Perempuan Bala Chandara untuk pembentangan beliau. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Nageshwari Anak Perempuan Bala Chandara. Saya pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini saya ingin membentangkan artikel saya yang bertajuk Penggunaan Skrip Bersama Pembelajaran Kolaboratif yang menggalakkan pemikiran kritis dalam pembelajaran sains. Sebagai pengenalan, saya ingin mengupaskan tajuk saya di mana proses pembelajaran semasa di sekolah seharusnya mempunyai matlamat untuk membangunkan pelajar sebagai individu yang mempunyai tahap kemahiran berfikir yang tinggi seperti pemikiran kritis. Dengan ini, skrip kolaboratif boleh berfungsi sebagai rangka kerja untuk memastikan perbincangan yang kaya dan bermakna berlaku dalam kalangan kumpulan rakan sebaya. Gabungan daripada pemikiran kritis, pemikiran kreatif dan pemikiran metakognitif akan menjadikan pelajar berjaya dan bertahan menghadapi cabaran kehidupan abad ke-21. Yang ini juga disokong oleh Charles Kidaki dan juga Wan Lar. Pemikiran kritis secara amnya boleh melibatkan kebolehan menganalisis dan mengenal pasti masalahnya. Dari membuat satu analogi bahawa Leslie ni ada masalah. Padahal bukan kaunselor yang bukan mulut. So ini juga menunjukkan bahawa secara tak langsung biasanya orang ada masalah ni sama ada dia punya cakap dia
daripada action muka dia. Orang normal contoh kalau kita panggil Normazila, dia kaunselor kat sekolah, dia mesti tengok, kenapa ada masalah? So reaksi muka tu dah menunjukkan ada masalah sebagai contoh. So akhirnya dia bercerita, kawan tu ada masalah, kawan tu ada masalah. Kadang-kadang bukan pada mulut kaunselor. Banyak saya tengok kadang-kadang pelajar ataupun orang kadang-kadang, kecuali kaunselor tak profesional Leslie kaunselor yang memang tak pasti dia ni kaunselor ataupun tak sertifikat kaunselor. Itu memang saya betul-betul marah. Tapi kalau profesional, biasa dia tak buat macam tu. Sebab tu kaunselor ni jarang kalau tak boleh tak keluar sangat kat social media sebab takut cerita hal orang tu. Takut cerita sangkut paut sebab dia ada kesan tu. So itulah sebenarnya kadang-kadang kita ada skeptical pada kaunselor juga. Sebenarnya kita fitnah kaunselor-kaunselor kita kat Malaysia ni ya. Jangan tanya kaunselor-kaunselor kita. Tapi sebenarnya mereka tak bercerita. Tapi reaksi yang ditunjukkan, cara ditunjukkan oleh orang tersebut, kadang-kadang tanpa sedar. Especially kalau orang ada masalah, dia tunjuk cerita. Mesti kawan-kawan baik cerita kan. So kawan-kawan baik cuba nak alertkan. Itu lebih kurang. Okay, Leslie. Very good. Okay, thank you so much untuk penambahbaikan itu tadi. Ya betul. Sebenarnya dia memang bukan daripada guru bimbingan dan konseling itu sendirilah, daripada reaksi muka kita. Sebab orang boleh baca reaksi muka. Kadang-kadang ada manusia yang dia tak dapat sembunyikan langsung dia punya reaksi muka, stres, tekan emosi dia dan dia punya tindakan lah. Sebagai contoh saya sendiri, kalau saya terlalu tertekan, saya memang akan lampiaskan kepada semua orang walaupun dia tidak ada buat silap dengan saya, termasuk dengan murid. So mungkin saya memang silap ke sana lah sebab saya tak dapat kawal. Jadi betul lah itu. Patutlah buat kajian tu ya, sebab dia ada berkait dengan hati kita ya. Ya betul. Faham. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Saya nak respon sikit dengan presentation daripada saudara Leslie tadi. Pertamanya macam yang Dr. Syawal sebut, saya setuju macam yang Dr. Syawal sebut. Memang kita ada prosedur lah apabila melibatkan ada kaunselor peringkat daerah untuk isu berkaitan dengan guru. Cuma saya tertanya juga kepada Leslie khususnya, apa pandangan Leslie, sebab apabila kita tengok balik antara isu-isu yang berlaku melibatkan emosi, melibatkan tekanan, antara yang Leslie sebut tadi ialah kita dapat tengok sebenarnya suasana tempat kerja. Kita faham, kita maklum, kita berada di sekolah. Maka tempat kerja kita ini, kepimpinan utamanya ialah guru besar dan juga pentadbir. Maka persoalannya berbalik pula kepada apabila mereka menjawat jawatan guru besar dan juga pentadbir, mereka melalui NPQEL, iaitu qualification untuk melayakkan mereka menjadi pentadbir. Adakah program NPQEL yang telah pun dijalankan, terutamanya kepada pentadbir itu, masih belum masih belum merangkumi domain mewujudkan satu bentuk tempat kerja yang yang kondusif. Sebab kita cikgu, kita akan membandingkan keadaan kita di sekolah orang lain macam mana, dia lebih mungkin ada cara pimpinan guru besar yang lebih terbuka. Benda tu akan still jadi comparison. So adakah sebenarnya MPQEL itu memenuhi kapasitinya sebagai satu bentuk latihan, dan bagaimana pula orang kata untuk kita tambah baik keadaan itu, sebab ianya akan memberi kesan kepada kebajikan guru-guru lah akhirnya. So adakah MPQEL itu sebenarnya sememangnya memainkan peranan ataupun sekadar satu bentuk qualification atas kertas mata-mata contohnya lah. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Mazwan. Jadi untuk menjawab soalan itu, pertama sekali saya ingin menyatakan bahawa saya sendiri belum ambil NPQEL sebab belum cukup layak. Kalau dilihat daripada saya punya pandangan, NPQEL tu dia tidak merangkumi semua. Dia mungkin lebih kepada pentadbiran saja, tetapi mereka mungkin tidak didedahkan bagaimana cara untuk mengatasi ataupun apa yang kita cakap, untuk membantu guru-guru untuk memahami perasaan guru ataupun pegawai yang berada di sekolah. Apakah punca mereka guru-guru itu mengalami masalah tekanan emosi? Sebagai contoh, saya punya guru besar, dia sangat memahami guru-guru dia. Sebagai contohnya, kalau kami mengatakan bahawa kami sangat penat, bahawa kami sangat mental kami sudah penat, kami berkata kami ingin mengambil cuti, tidak ada halangan. Sebab itu kami akan ambil CRK untuk itu dan dia akan berikan kami masa sehingga kami mencapai sehingga kami kembali kira macam stable lah, stable. Dia bergantung kepada peribadi guru besar tu juga. Kalau guru besar tu jenis yang memahami, pentadbir tu jenis yang memahami masalah tersebut,
dapat dikurangkan tekanan emosi itu. Yes, mungkin masalah beban kerja memang banyak, tetapi dia perlukan pemahaman daripada pentadbir dengan guru besar itu sendiri. Jadi dari aspek itu juga guru besar dia perlu membantu juga guru-guru yang ada di sekolah dengan sering mendengar masalah yang dialami oleh guru-guru. Jadi kalau guru besar tu jenis yang tidak mendengar masalah tersebut, memang saya dapat katakan bahawa hampir ke semua ataupun ada beberapa guru akan mengalami tekanan emosi itu. Kalau yang saya lihat memang MPQAL ni dia tidak tidak mengajar bakal-bakal guru besar untuk memahami jiwa ataupun emosi guru-guru lah, sebab kebanyakan yang saya lihat guru-guru itu sendiri yang mencari jalan penyelesaian mereka sendiri, dan mereka sendiri yang kena mencari jalan bagaimana untuk memastikan mereka punya tekanan emosi itu berada tahap yang stable. Apa yang biasanya guru besar lakukan, dia cuma akan refer kepada pihak PPD lah untuk jumpa dengan kaunselor di PPD sekiranya masalah itu menjadi lebih teruk. Sebenarnya dia memang bergantung kepada kepribadian guru besar itu juga. Dia tidak bergantung kepada program NPQAL tu. Telah disokong oleh Betty 2019. Jadi dengan ni, pembelajaran pendiri memudahkan pertumbuhan fizikal dan juga kognitif di mana murid dapat meningkatkan pemikiran kritis mereka dan dapat menyelesaikan apa sahaja masalah yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka. Tema yang kedua saya boleh tetapkan melalui hasil dapatan kajian saya adalah teori pembelajaran, di mana teori pembelajaran didefinisikan sebagai hipotesis oleh ahli-ahli psikologi tentang maksud pembelajaran, bagaimana ia berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang ini disokong oleh Asmalina 2022. Teori pembelajaran ini membantu seseorang guru untuk memahami asas masalah pembelajaran dan memberi satu cara penyelesaian kepada guru untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan ni, saya memilih teori konstruktivisme itu sangat penting dalam aktiviti-aktiviti yang memberi penekanan kepada penerapan informasi yang baru seperti pembelajaran menggunakan pendekatan kooperatif, sebangsaran, kolaboratif dan juga sebagainya. Dengan ni, teori konstruktivisme juga menekankan hubungan saling mempengaruhi antara pembelajaran lepas dan juga yang baharu, di mana murid diberi peluang untuk membina pengetahuan secara aktif dan pembelajaran mereka akan jadi lebih bermakna. Tema yang ketiga saya tetapkan adalah pemikiran kritis abad ke-21, di mana pembelajaran kolaboratif memberi kesan positif yang sangat besar terhadap pemikiran kritis dan kemahiran metakognitif dalam pembelajaran biologi. Melalui Lewis, dia mendapati peningkatan dalam interaksi dalam kalangan populasi pelajar yang pelbagai yang membolehkan perspektif baharu untuk membentuk penyiasatan dan pengalaman pembelajaran mereka. Dan perbualan intelektual dalam persekitaran bilik darjah membolehkan pelajar memproses pemikiran mereka tentang kandungan bukan sahaja menghafal dan menyebut jawapan yang betul. Malah, mereka dapat juga memberi idea-idea mereka. Dalam pembelajaran kolaboratif, murid digalakkan untuk membincangkan isu-isu dengan lebih tersusun dan juga mereka dapat berfikir secara sistematik untuk memberi penyelesaian kepada sesuatu masalah. Malah, dia juga sangat bersalin dalam pemberian penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian mereka. Tema yang terakhir adalah pembelajaran kolaboratif memberi impak dalam pemikiran kritis, di mana mengikut Abdullah 2019, apabila murid belajar dalam kumpulan, kemahiran sosial, komunikasi, interpersonal, kinestetik dan sebagainya diperlukan, dan dengan itu pembelajaran aktif dapat diperhatikan. Interaksi sosial seterusnya memangkin proses menyelesaikan masalah pembelajaran murid-murid dengan menggunakan pengetahuan baru di dalam situasi bilik darjah. Dengan ni, pembelajaran kolaboratif bersama skrip bukan
bukan sahaja melibatkan murid dalam pembelajaran sains, malah memberi satu role kepada dia untuk melibatkan diri secara aktif. Jadi, walaupun dalam satu kumpulan terdapat banyak orang, murid itu akan mendapat satu role dan dengan itu dia dapat mengupaskan atau memberikan idea-idea dalam perbincangan yang sedang berlaku. Dengan ni, murid dapat melibatkan diri secara aktif dan ini dapat meningkatkan pemikiran kritis pelajar tersebut. Secara kesimpulannya, kemajuan dalam bidang saintifik dan teknologi telah menghasilkan peluang pekerjaan di mana analisis, penakulan dan penyelesaian masalah boleh berlaku. Melibatkan pelajar dalam usaha pembelajaran kolaboratif telah menunjukkan bahawa penanaman kemahiran berfikir kritis boleh berlaku dengan lebih mudah. Jadi, kajian ini menyimpulkan 4 tema utama iaitu perkembangan pendidikan, teori pembelajaran, pemikiran kritis abad ke-21 dan bagaimanakah pembelajaran kolaboratif memberikan impak dalam pemikiran kritis. Oleh yang demikian, hasil kajian ini dapat diharapkan membantu para pendidik untuk mendidik pelajar yang berfikiran kritis dan berkolaboratif serta menghasilkan warga negara global. Jadi, itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih ucapkan kepada Cik Nageshwari atas pembentangan tadi. So, tajuk ini pun berkaitan dengan pemikiran kritis, kolaboratif kritis dan juga subjek sains. Okey, dia ada soalan ni. Pada pendapat cikgu, Cik Nageshwari ada Okey. Pada pendapat cikgu, bagaimana pembelajaran kolaboratif bersama skrip ini memberi impak kepada murid tahap 1? Okey. Selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih atas soalan. Okey, soalannya sekejap ya. Okey, kolaboratif bersama impak kepada murid tahap 1. Sebenarnya pembelajaran kolaboratif skrip ni perlu diaplikasikan daripada sejak kecil supaya murid dapat berfikir dan juga mereka dapat menyusun idea mereka dengan teratur. Sebab skrip yang kita sediakan tu perlulah daripada aras daripada rendah ke tinggi. Jadi dengan ni kita dapat mengetahui pertamanya pengetahuan sedia ada murid. Lepas tu dengan tu kita boleh menstruktur idea yang mereka memiliki. Saya rasa saya dah jawab soalan. Okey, ada soalan lain tak nak tanya? Ada satu soalan ya. Ya, Cik Tarmadi, silakan. Okey, Cikgu Nagis, kalau kita lihat daripada 10 kajian yang telah Cikgu buat, literature review dia, ia terdiri daripada 8 negara. Okey. Dan tiada satu pun dari negara kita lah, kan? Jadi bagaimana yang dapatan kajian daripada negara-negara yang mempunyai mungkin ada budaya pembelajaran yang berlainan dapat diadaptasi dalam acuan Malaysia? Okey, kebanyakannya kajian yang telah dilakukan di luar negara, mereka hanya menumpukan kepada murid-murid yang murid-murid yang belajar di IPTA dan juga di sekolah menengah. Jadi kebanyakannya silibus mereka memang agak kalau ikutkan dengan kita dengan negara lain memang agak berbeza lah. Jadi sebagai pendidik kita perlu kita punya silibus tu kita kena kita tak boleh ubah di silibus, tapi kaedah yang kita nak mengajak mereka tu kita boleh more to kita boleh menstruktur semula lah sebagai pendidik. Jadi dengan ni kita boleh boleh meningkatkan pemikiran kritis budak dalam bilik darjah. Adakah jawapannya menjawab persoalan Cik Tarma? Okey, baik, maksudnya guru kena adaptasi lah. Ya, betul. Encik Nagis nervous ke? Little. Jangan nervous. Saya tahu ini first time buat pembentangan, tapi jangan nervous lah.
Okey, cikgu saya nak tanya sikit sebab Ah, saya ni kurang berapa faham. Okey, bila cakap kolaboratif bersama skrip ni macam mana cikgu sebenarnya? Okey, Kita sebenarnya sediakan skrip, ah, so budak baca skrip ke macam mana? bukan. Dalam skrip tu sebenarnya ada soalan. Biasanya memang kita buat aktiviti kumpulan dalam kelas. Tetapi apabila kita suruh budak bincang dalam kumpulan, they like Hmm. most of the time beberapa budak Ber- je yang akan terlibat. Bukan semua akan terlibat. Jadi Kira apabila berbual kita ada kosong lah. apabila kita ada satu skrip, di mana dalam Hmm. skrip tu setiap budak akan mendapat satu role dan juga Hmm. soalan-soalannya daripada aras rendah ke aras tinggi. Jadi ini dapat menggalakkan semua murid yang di mana dalam satu kumpulan tu ada murid aktif dan juga murid pasif. Jadi semua dapat terlibat dalam perbincangan tersebut. Okey, baik, bagus. Memang something like new to venture. Nak tanya cikgu ni guru cemerlang ke? Belum lagi. Cikgu Dharma, Cikgu Dharma pun guru cemerlang ke? Tiada. Guru cemerlang. Tak. Saya sebelum nak apply dah naik pangkat, so tak boleh nak apply. Aduh, sedihnya. Cikgu Nageshwari bolehlah apply jadi guru cemerlang. Memang idea-idea ni semua ni macam memang saya memang tak pernah guna sebelum ni. Memang dapat banyak input daripada pembentang-pembentang pada hari ni lah. Okay. So, ada soalan lain tak daripada ni? Kita dah pukul 12 dah ni. Ada apa-apa soalan lagi? Okay. Kalau tak ada, setakat inilah. Okay, saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Nageshwari atas pembentangan dan juga penjelasan kepada soalan-soalan yang dikemukakan tadi. Baiklah. So kita pun telah ada kita pun telah berada pada peringkat terakhir pembentangan kita pada hari ini. Okay, so sebelum saya tamatkan, okay, ada beberapa perkara ingin saya nak sampaikan lah. Okay, dari segi teknikal lah, bukan dari segi kandungan. Dari segi kandungan semua memang menarik. Okay, saya di sini saya tak nak bagi apa-apa input berkaitan dengan kandungan sebab saya percaya semua kandungan artikel-artikel yang kamu semua tulis ni berbincang dengan penyelidik masing-masing. So saya rasa saya tak ada hak untuk kata apa untuk menyoal ke apa tapi dari segi technicality penulisan, okay, saya nampati macam dari segi email tadi saya ada bagi tahu kalau boleh tolong nyatakan ataupun tolong berikan email peribadi anda supaya okay, kalau macam ada penyelidik muda, okay, kalau mereka nak tanya apa-apa soalan ke apa, so mereka senang email terus kepada anda sebab saya takut nanti dah habis belajar lepas tu tiba-tiba tengok email dah tak berfungsi lagi. Okay, dan juga bila kita menulis nama, pastikan kita menulis nama penuh kita lah. Okay, dan juga susunan dia semualah dari segi technicality. So kita boleh tengok jurnal-jurnal yang terdapat di kebanyakan laman web, so kita boleh ikutlah cara dia lah dari segi technicality lah. Okey, dari segi pembentangan saya rasa semua memang bentang dengan baik, terbaik. Okey, memang saya pun belajar banyak benda perkara barulah. Okey, walaupun saya bukan cikgu sekolah tapi memang banyak perkara baru saya belajar. Okey, terutamanya menggunakan kolaboratif bersama skrip, okey, aras pemikiran menggunakan kebat semua tu. Okey, memang terbaiklah. Okey. So sebelum saya tamatkan sesi ni, ada apa-apa soalan nak tanya ke? Secara umum ada apa-apa soalan nak kongsikan apa-apa pengalaman ke? Tak ada. Okey. Kalau macam tu, okey. Jika anda ada apa-apa soalan nak tanya ke untuk berkaitan dengan penyelidikan, okey, publishing journals, okey, to write more effective articles, okey. Saya rasa nombor saya dah ada dalam WhatsApp group. So bolehlah, okey, bila anda rasa senang nak tanya soalan apa, bolehlah WhatsApp saya. Saya bersedia untuk untuk menjawab segala persoalan anda lah. Okey. Tindak balas terhadap perubahan adalah menurut I 2013
Abu Hasan 2018. Pengalaman mengajar menjelaskan bahawa dapatan kajian Madani dan Farabi 2019 mendapati bahawa guru berpengalaman lebih mudah mempraktikkan pendidikan STEM berbanding guru yang berpengalaman. Seterusnya, pengalaman diperoleh apabila seseorang itu berjaya dalam percubaan melaksanakan tugas tertentu oleh dengan 2020. Dalam konteks pendidikan, pengalaman mengajar seseorang guru dikaitkan dengan tahap kompetensi guru, iaitu lebih banyak pengalaman seseorang guru, maka tahap kompetensi guru akan lebih tinggi, terutamanya dalam pengurusan tingkah laku dan sesi pengajaran dan pembelajaran pelajar menurut Darling Hammond 2013. Metodologi kajian berbentuk deskriptif di mana pengaji mengaplikasikan kaedah kuantitatif dalam pemprosesan. Sampel pula, guru sekolah rendah terdiri daripada 2 daerah iaitu Sepang dan Kuala Langat. Sampel kajian ini melibatkan seramai 207 orang guru sekolah rendah. Instrumen pula, borang soal seledik dibuat secara atas talian iaitu Google Form dan diedarkan kepada responden secara atas talian. Semua data akan dikumpul dalam talian dalam bentuk amparan Excel. Seterusnya, kesahan dan kebolehpercayaan. Pengaji juga menjalankan kebolehpercayaan dengan menggunakan kaedah Cronbach-Helper. Data akan diproses dalam perisian SPS menggunakan pelbagai analisis. Analisis yang digunakan dalam SPS ialah analisis deskriptif dan analisis regresi. Analisis data, ujian regresi digunakan untuk menguji satu pemboleh ubat dengan pemboleh ubat yang lain. Dapatan dan perbincangan kajian ini mengenal pasti tahap pengetahuan kesediaan guru dalam melaksanakan pendidikan STEM. Jadual 1, analisis regresi linear tahap pengetahuan kesediaan guru dalam melaksanakan pendidikan STEM seperti jadual yang dipaparkan di sini, iaitu berkaitan antara pemboleh ubat dengan tahap pengetahuan. Dapatan kajian berkaitan pengetahuan pula, pendidikan STEM akan menjadi lebih cekap dan berkesan sekiranya guru yang menjadi ejen penyampaian ilmu itu dilengkapi dengan menguasai kedua-dua pengetahuan pedagogi dan kandungan yang akan diajar menurut Ekman 2016. Menurut Nur Patihan dan Siti Nur Diana 2020, guru perlu mengetahui bagaimana pendidikan STEM dilaksanakan di dalam bilik darjah selain daripada mengetahui maksud dan ciri-cirinya. Dapatan kajian Jekri dan An 2020 mendapati bahawa kekurangan pengetahuan merupakan cabaran utama dalam melaksanakan PDP STEM. Dapatan dan berbincang ini menekankan mengenai mengenal pasti sikap guru terhadap kesediaan guru dalam melaksanakan pendidikan STEM. Jadual 2, analisis regresi linear terhadap sikap guru terhadap kesediaan guru dalam melaksanakan pendidikan STEM seperti yang dipaparkan di sini. Dapatan mengenai kajian berkaitan sikap guru menjelaskan iaitu menurut Nur Fatihah dan Siti Nur Diana 2020 dan Nur Azlina 2015 juga, guru yang mempunyai sikap positif akan berusaha untuk menjayakan pendidikan STEM. Sikap guru memberi pengaruh yang besar kepada kejayaan proses PDP di bilik darjah menurut Muhammad Jasmi dan Zailani 2016 dan menjadi pemangkin dalam pemahaman, pentafsiran dan pelaksanaan amalan pengajaran yang baru seperti pendidikan STEM yang bersepadu menurut Rorik 2007.
Menurut Al-Salami 2017, transformasi sikap guru terhadap pendidikan STEM menentukan tahap perubahan amalan pengajaran guru. Dapatan dan perbincangan terakhir pula yang menjelaskan mengenal pasti pengalaman mengajar terhadap kesediaan guru dalam melaksanakan pendidikan STEM. Jaral 3, analisis regresi linear terhadap pengalaman mengajar terhadap kesediaan guru dalam melaksanakan pendidikan STEM, iaitu pemboleh ubat dengan pengalaman mengajar yang terpapat dalam jadual yang tertera di sini. Dapatan kajian berkaitan pengalaman mengajar. Dapatan kajian Madadi dan Farabi 2019 mendapati bahawa guru berpengalaman lebih mudah mempraktikkan pendidikan STEM berbanding guru yang kurang berpengalaman. Kajian mendapati guru novis lebih mahir dalam pengetahuan asas berkaitan kandungan STEM pada uji STEM, konteks STEM dan kemahiran abad ke-21 menurut Hildren dan Turk 2018. Selain itu, guru yang mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 16 tahun lebih berkemungkinan mengamalkan pendidikan STEM berbanding guru yang kurang berpengalaman, menurut Madani dan Farabi 2019. Perbincangan dan cadangan kajian ini membuktikan hubungan yang positif dan signifikan antara kesediaan guru dan pendidikan STEM. Kesediaan guru boleh memberi manfaat kepada pendidikan STEM. Seterusnya, kesediaan guru memberi impak positif terhadap pelaksanaan pendidikan STEM. Akhir pula, penemuan yang dilaporkan oleh Norazia 2015 dan Koletna 2003. Secara keseluruhannya, kesediaan guru nampaknya mempunyai potensi terbesar untuk melaksanakan pendidikan STEM. Tujuan utama kajian adalah untuk mengenal pasti bagaimana kesediaan guru membantu melaksanakan pendidikan STEM. Hasil kajian menunjukkan hubungan kesediaan guru dan sikap guru yang signifikan yang sederhana dengan pendidikan STEM. Keempat, kajian ini juga telah menunjukkan bahawa guru terlibat dalam pendidikan STEM untuk dilaksanakan kepada pelajar. Seterusnya, pendidikan STEM merentasi sempadan guru sekolah perlu terlebih dahulu mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pendidikan STEM. Justru, guru sekolah dapat menguasai sepenuhnya kemahiran pengetahuan dan meningkatkan prestasi dalam pendidikan STEM. Akhir sekali, kerajaan juga perlu mengenal pasti tahap prestasi guru dan memberi bantuan dari segi pendidikan STEM seperti yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang memberi tumpuan kepada peningkatan pendidikan STEM selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan mampu bersaing dengan sistem pendidikan global. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari Selvi di atas pembentangan sebentar tadi. Jadi dapat dirumuskan bahawa dalam kajian ini terdapat mengkaji tentang kesediaan guru terhadap pendidikan STEM dan dibincangkan daripada 3 aspek iaitu pengetahuan, sikap dan pengalaman mengajar. Okey, jadi baiklah kita teruskan dengan soalan yang terakhir bagi sesi pembentangan yang terakhir ini. Diharapkan adalah soalan daripada rakan-rakan pembentang yang lain kepada saudari Selvi. Okey. Bagaimana? Adakah? Okey, baiklah, soalan terakhir daripada saya. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh saudari Selvi, antara ketiga-tiga aspek ni
kesediaan guru ni tahap pengetahuan, sikap dan pengalaman mengajar. Yang manakah yang paling tinggi? Maksudnya yang mana yang guru-guru paling bersedia lah daripada ketiga-tiga aspek ni. Mana satu, saudari? Puan, terlebih dahulu saya minta mohon maaf sebab suara saya tak berapa jelas disebabkan ketiga ini saya sakit tegak. Okey, tak apa, Jadi, yang short. Tapi saya cuba jawab ya. Okey, baik. Minta maaf sekiranya tak berapa jelas. Ya, tak apa. Okey. Bagi pandangan saya setelah kajian dijalankan, saya ajukan kepada pengalaman guru dan juga dengan sikap. Sebab untuk nampak kemenjadian murid, sikap cikgu dengan pengalaman yang lebih diutamakan. Sekiranya dari segi mental, fizikal guru tak bersedia, tak ada masalah. Sebab baru-baru ini kan pendidikan STEP memang difokuskan oleh KPM, memang isu yang hangat dipertengahkan. Selagi guru tu tak bersedia, payah ataupun susah dan sampaikan kepada budak untuk nampak kemenjadian murid. Jadi saya menegaskan pengalaman dan sikap guru yang diutamakan dari kajian saya. Terima kasih Puan. Okey, baik. Terima kasih. Dapatan yang sangat menarik ya. Antara ketiga-tiga aspek, kesediaan dari segi pengalaman mengajar merupakan yang paling tertinggi lah dalam kalangan guru. Okey, baiklah. Dengan itu berakhirlah sesi selari kita yang berada di bilik 7 ini. Okey, bagi Scapen 2023 dengan tema pembudayaan STEM. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua pembentang. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan Scapen 2023 pada kali ini. Untuk maklumat para hadirin, Scapen 2023 akan bersambung semula pada jam 2 petang ini mengikut atur cara yang telah ditetapkan. Saya rasa para pembentang telah maklum dengan atur cara sehingga petang ini. Manakala bengkel lesson study akan diadakan pada pukul 4 jam 4 petang ini. Semua pembentang serta para hadirin dijemput hadir bagi menjayakan bengkel lesson study tersebut di Zoom main room. Jadi selepas ini para pembentang tidak perlu lagi masuk ke breakout room, hanya stay di Zoom main room. Okey, sebelum kita bersurai, saya harap semua telah bersedia di hadapan kamera untuk kita sesi fotografi bagi bilik 7, pembentangan bilik 7 Scapen 2023. Okey, jika telah bersedia, semua sekali ya, saya mohon ke 99 pembentang bersedia dengan kamera